quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa inna ta'lamu wa ta'lamu bi dhikri wa qadri wa hasiyat tamassuk bi kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa dan doa al khair wa sallallahu wa sallam ala alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merampakkan sendiri rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka malam hari ini kita dapat bersuara kembali untuk mempelajari bahagian daripada apa yang perlu kita ketahui, apa yang diperlukan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah SAW, melalui apa yang dinakalkan oleh para ulama, melalui kitab Penawar Bagi Hati. Insya-Allah malam ini kita akan mula, mudah-mudahan duduknya kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ni Allah Taala jaga, Allah Taala pelihara kita, Allah Taala limpah gandakan pahala kepada kita, Allah Taala kabulkan segala harapan dan hajat kita. Sebelum kita mula, insya-Allah kita baca Al-Fatihah untuk almarhum Al-Ustaz Minahat, pendiri bagi yayasan ataupun Allah Subhanahu wa taala Muhibbin punya apa? Pondok Muhibbin. Jadi beliau telah menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari yang elok, pada hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, hari Jumaat. Mudah-mudahan beliau pergi dengan husnul khatimah, dan kita minta juga pada Allah Subhanahu wa taala kita pun pergi dalam keadaan husnul khatimah, dalam redha Allah Subhanahu wa taala, dalam syafaat kita punya datuk, kita punya kekasih, kita punya qudwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita baca Al-Fatihah sama-sama untuk almarhum. Mudah-mudahan segala amalan-amalan yang beliau lakukan, usaha-usaha atas agama yang beliau lakukan sewaktu beliau hidup di dunia, Allah Taala terima semua amalan-amalannya, Allah Taala terima, dan Allah Taala berikan kesabaran kepada anak-anak murid beliau, pada anak-anak beliau, oleh para doa beliau. Syekh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Malaysia. Di baris muka surat 63. Kita cari muka surat 63, 10 daripada bawah. Dan ketahui olehmu. Jadi kita masih lagi membahaskan tentang bab yang pertama berkaitan dengan taubat. Yang mana taubat ini merupakan sifat mahmudah, sifat yang terpuji pada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, pada setiap yang kita kena masukkan pada diri kita sebagai
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nombor situ. Ha? Mana? Bukan, belum sampai ni kan? Mana tu? Baca dia. Sabda Rasulullah, barang siapa yang taubat, ia sebelum naik matahari dari tempat lenyapnya. Ada apa kita naik lagi? Jadi kita sampai, kita masuk pada muka surat 62. Innallaha yuhibbut tawwabin. Betul itu eh? Jadi firman Allah Subhanahu wa taala. Saya tak tahu saya berhenti kat mana eh. Kalau kita kena apa dia? Kita kena tulis mana kita berhenti, letak tarikh. Kalau kita berhenti kat mana, kita letak tarikh. Jadi kita naik lagi. Ala-ala tu kita naik. Daripada awal tahu. Jadi kita naik sampai firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin, artinya bahawasanya Allah Taala kasih ia akan sekalian yang banyak taubat. Jadi Allah Taala firman bahawasanya Allah Taala suka kepada orang yang banyakkan taubat. Jadi taubat ini apa dia? Adalah sifatun mahmudatun. Sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji. Jadi bila kita nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita kena apa? Kita kena banyak taubat supaya kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Taala sebutkan di dalam Al-Quran supaya apa dia? Bahawasanya apa? Bahawasanya dia tu kasih, dia tu suka kepada orang yang banyak pada taubat. Dia sebut taubat apa dia? Tanzih. Tanzihul qalbi 'anil zambi. Membersihkan hati daripada segala dosa. Kenapa hati tu nak kena bersih? Sebab itu tempat pandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita biarkan tadi kita dengan dosa. Kalau kita tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam tarikh, dalam sejarah, dalam Al-Quran dituliskan, diceritakan tentang Sayyiduna Nabi Yunus alaihissalam, yang mana istighfarnya apa? Allahumma salli ala sayyidina Rabbana zalamna anfusana. Allahumma salli ala sayyidina, apa istighfar Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kenapa dia bertaubat kepada Allah Taala pada waktu dia ditelan oleh ikan nun, duduk dalam kegelapan dasar lautan, dalam kegelapan perut ikan nun, dalam Allahumma salli ala sayyidina, dalam kegelapan malam. Kata ulama mengalami 3 kegelapan. Kenapa dia ditelan? Kerana Allah salli ala sayyidina, dia melarikan diri daripada apa? Daripada umat-umat dia. Kalau umat-umat dia tak nak ikut cakap dia kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dia melarikan diri daripada umat-umat dia. Dia naik ke atas kapal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu di atas kapal tu penuh dengan penumpang. Lalu dibuatlah undian. Lalu dia buat undian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dibuat undian yang terpilih dia adalah perlu dibuang daripada kapal tersebut. Lalu dipilihlah Nabi Yunus alaihi salam. Jadi kalau kita tengok dalam kitab Qisasul Anbiya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dikarang oleh Imam Ibn Katsir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sini diceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Begitu juga dengan kisah nabi-nabi yang sebelumnya. Misalnya Nabi Adam alaihissalam, yang mana Nabi Adam alaihissalam ini pun dia ada taubat, lafaz taubat, istighfar dia yang masyhur. Apa dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad oleh Nabi Adam alaihissalam membaca, dia menghabiskan sebahagian usia dia. Selama berapa lama Allah Ta'ala panjangkan usia Nabi Adam alaihissalam? Lebih kurang 900. Ada kata 30 tahun, ada kata 996 tahun, ada kata 950 tahun. Maksudnya 900 ke atas. Jadi dia habiskan masa dia untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala kerana kesalahan yang dikatakan sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kerana takdir Allah Subhanahu wa taala atas beliau, yang bukan kerana dosa, tapi untuk apa dia? Untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk menzahirkan keturunan jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah dia ditakdirkan untuk memakan buah khuldi, yang mana atas
suruh isterinya, iaitulah Ummina Hawa, Allah alaiha salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi oleh Nabi Adam alaihissalam, dia sujud pada Allah Subhanahu wa taala kerana memakan buah huldi. Sementara buah huldi itu kata para ulama al-mufassirin bukanlah buah yang haram dimakan, bahkan halal dimakan. Tetapi kenapa dia dihukum? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun larangan itu bukan bukan makanan yang haram, bahkan makanan yang halal, tapi sebab dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala beri apa dia? Iqab, hukuman. Sebab itulah tanda Allah taala kasih kepada orang yang dia kasih. Kalau orang yang dia kasih itu melakukan kesalahan, walaupun kesalahan kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan iqab, iaitulah hukuman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana itu, Nabi Allah Adam alaihissalam, dia sujud di atas gunung. Dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diturunkan daripada syurga selama 300 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian sambung lagi sujud di gunung Sarantik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selama berapa tahun? 100 tahun. Ditambah dua-duanya jadi berapa tahun? 400 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu Nabi Adam alaihi salam. Bila dia diusir, apa yang dia lakukan? Dia hebatkan taubat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi banyak kisah-kisah Nabi Adam alaihi salam. Panjang kisah dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disebutkan nama Nabi Adam alaihi salam sebanyak 25 kali kan. Allahumma salli dalam Al-Quran kan, jadi panjanglah kisah dia. Itu ulama-ulama mufassir disebut banyak. Dalam misalnya Tafsir Munir oleh, kalau tak salah, Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menceritakan tentang perdebatan antara Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Adam alaihissalam. Allahumma salli ala sayyidina, panjanglah kisahnya tadi. Nak beritahu apa dia? Nak kisahkan tentang taubat. Nabi-nabi dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi, apalagi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu nabi yang iman dia sentiasa bertambah. Kalau kita ni jangan kata tambah. Jadi Allah jangan kata tambah. Tambahnya susah, turunnya senang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagilah kita kena banyakkan taubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah Ta'ala itu disebutkan di dalam ayat ini, dia kasih kepada orang yang banyak taubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena banyakkan taubat. Sebab kalau kita tak taubat daripada dosa kita, segala kesalahan yang kita lakukan, dia itu akan berubah bentuk. Kita akan jumpa dengan dia semula. Kita akan jumpa dengan dia semula di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di akhirat nanti. Bila mana kita tak nak bersihkan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kita nak kena bersihkan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Artinya, dan taubat oleh kamu. Siapa kamu ni? Kita semua ini disuruh taubat kepada Allah Ta'ala, sekalian kamu, hai sekalian yang beriman. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Apalagi kita ni orang yang kurang iman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebih lagi kita kena banyakkan taubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taib minaz zambi kama la zambalah. Orang yang taubat daripada dosa seperti mereka yang tiada berdosa. Jadi orang yang taubat daripada dosa seperti ia tak ada dosa. Ai bisyartin, dengan syarat dia. Biruknin, dengan rukun dia. Tapi kalau dia taubat saja tapi dia tak memenuhi syarat, dia tak memenuhi akan rukun taubat, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka taubat dia itu tidak sah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah kita nak kena apa dia?
nak kena bertaubat. Jangan sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan sampai kita mati, kita jumpa dengan Allah Ta'ala dalam hal keadaan kita membawa apa? Kita membawa dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mana dengan dosa itu tadi menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Saya sebutkan pada mak-mak, pada mak-mak minggu lepas saya kata apa dia, jangan main-main dengan api neraka. Tapi jadi kalau ayah-ayah ni insya-Allah semuanya ahli dalam taubat. Jadi anak-anak muda yang ada dekat sini ni kena banyak taubat. Sebab kita jangan bermain dengan api neraka. Bila kita tak taubat, nanti kita akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kata apa dengan mak-mak tu? Saya kata kat rumah kita ada iron kan. Jadi hidupkan iron tu, cuk kat buntut kau. 2 minit. Rasa panas tak? Jadi Allahumma salli ala itu api neraka. Itu api streka. Panas streka. Kita dah tak sanggup. Apalagi api neraka. Apalagi api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia. Lepas tu kita kena taubat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Jadi hadis yang di atas pun kita dah bacakan, jadi kita ulang semula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ulang semula supaya kita ingat. Ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Wahai yang mana-mana manusia, maksudnya apa? Wahai sekalian manusia, taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala, maka bahawasanya aku taubat kepadanya, ya Allah Ta'ala, pada satu hari 100 kali. Jadi Rasulullah SAW dia taubat pada Allah Ta'ala sehari 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehari 100 kali. Dalam lain riwayat sebutkan Rasulullah bertaubat pada Allah Ta'ala 70 kali. Tapi ada pun riwayat ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ataupun Imam At-Tirmizi ataupun Imam At-Tirmizi lah. Jadi nak baca nama orang tu nak kena betul-betul kan. Jangan sampai kita salah baca Muslim, kita baca Muslim. Kaum Muslim, kaum Muslim, kaum apa dia? Kaum Muslim. Jadi nama orang kita kena baca betul-betul. Allahumma salli. Akmal kita baca Ukmul. Kata Ustaz Ikmal. Marah tak? Marah orang benar tak? Jadi kita nak, kalau nak bacalah betul-betul Allahumma salli ala Muhammad. Dan jadi Rasulullah SAW dia taubat pada Allah Ta'ala sehari berapa kali? 100 kali. Dalam riwayat ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi itu dia salah apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi itu sifat dia maksum, dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada segala dosa. Mustahil bagi Nabi dia jatuh dengan dosa. Dia buat dosa tu mustahil. Mustahil pada akal, mustahil juga pada syarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sidik, amanah, tabligh, fatanah, itu sifat apa dia? Sifat Nabi yang dipakaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi mustahil pada akal kita ataupun pada segi syarak kita kata Nabi ini dia berdusta, Nabi ini dia tak amanah, Nabi ini dia tak menyampaikan apa yang dia dapat, Nabi ini dia tak jujur. Allahumma salli ala. Itu benda mustahil. Jadi mustahil juga Nabi itu buat dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Nabi dia masih lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara bila ditanya kenapa Nabi bertaubat, jadi kata para ulama, antaranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama tu nak mengajarkan kepada umat bagaimana cara supaya nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita nak taubat dia ada cara dia. Cara nak membersihkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia ada cara dia. Dia ada kaedah dia. Kita tak boleh taubat pakai cara kita sendiri. Kita tak boleh taubat kita tak akan diterima melainkan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tak nak taubat sekalipun, besok-besok dekat akhirat Rasulullah akan cari kita untuk apa dia? Untuk bagi syafaat, untuk bagi apa dia? Untuk bagi pertolongan kepada kita. Jauh sebelum kita dihidupkan dia lagi di atas dunia ni, Rasulullah dah minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala dah ampunkan dosa kita. Itu kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita umat-umatnya Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun, kita perlu juga bertaubat. Sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan taubat kepada
kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajin sekali solat dia. Rajin sekali solat Allahumma salli ala sayyidina, sampai bengkak kaki dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Bila tanya oleh Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau nak banyak-banyak semayang sampai bengkak kaki engkau, nak banyak-banyak menangis sampai pecah, sampai bengkak air mata, sampai bengkak mata engkau, wahai Rasulullah SAW? Padahal Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahumma min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu wa yahdiyaka ila siratan mustaqima. Sampailah akhir sudah ayat, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala dah ampunkan kau, Allah Ta'ala bukakan kepada kau macam-macam fadail, kelebihan-kelebihan keampunan pada kau, wahai Rasulullah. Kenapa kau nak susah-susahkan diri? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akun abdan syakura. Syakura. Adakah salah aku jadi hamba yang bersyukur? Adakah salah aku jadi hamba yang bersyukur? Allah Ta'ala kurniakan macam-macam dengan saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya bersyukur dengan Allah Ta'ala. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia syukur dengan banyakkan solat. As-solat, inna solat lahun nur. Solat itu baginya adalah cahaya. Sebab itu kita nak kena banyakkan solat. Innal hayata tahtaju ilal anwar. Solat, hidup kita ni memerlukan kepada nur. Rasulullah SAW adalah nur, tapi masih lagi memperbanyakkan solat. Solat Rasulullah menunjukkan dia syukur pada Allah Ta'ala. Sebab tu kita pun nak kena banyakkan nur dengan memperbanyakkan solat. Jadi solat itu solat fardu, solat itu solat taubat, solat itu boleh jadi solat tasbih, boleh jadi solat duha, boleh jadi solat hajat. Macam-macam solat yang diajarkan. Kita boleh keluarkan macam-macam solat. Ada yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis. Man hafaza 'alaiha, siapa yang memelihara atasnya solat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kanas lahu nuran, baginya adalah cahaya, wa burhanan, saksi di akhirat kelak. Orang yang suka solat itu akan jadi saksi, akan jadi apa dia? Akan jadi penyelamat, akan jadi bukti pada dia besok dekat akhirat kelak. Wa kanat wa najatan lahu yaumal qiyamah, dan yang akan menyelamatkan dia besok pada hari kiamat. Dengan solat itu tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Rasulullah banyak solatnya, Rasulullah banyak istighfarnya. Makanya kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah SAW apa dia? Al-iman yazid wa yanqus wa yaziduhu bit-ta'ah. Iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Tambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau kita nak tambah iman kita kena banyak berbuat apa dia? Banyak buat ketaatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana itu Rasulullah dia banyak sekali berbuat Rasulullah banyak sekali buat ketaatan. Apalagi kita, kalau Rasulullah istighfarnya 100, maksum. Kita yang tak maksum ini, bukan mahfuz juga, maka kita kena banyak lagi istighfar kita. Kalau tak boleh 100, buat 1000 kali. Kalau tak boleh 1000, buat 2000 kali. Tak boleh 2000, buat 3000 kali. Buat banyakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita lebih banyak dosa-dosa kita. Tak ada seorang pun di antara kita yang terlepas daripada dosa besar, apalagi dosa ataupun dosa kecil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang taubat ini, orang biasa dia taubat daripada dosa-dosa besar. Orang yang tinggi lagi martabat dia taubat daripada segala dosa kecil. Lebih tinggi lagi taubat dia taubat daripada kelalaian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh aulia ilah, dia taubat daripada lalai dia, bukan daripada dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dia taubat sebab hati dia lalai dengan Allah Ta'ala. Dan kita orang-orang awam ini, taubat kita sebab melakukan dosa-dosa besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kata Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, taubat kita masih lagi memerlukan kepada taubat yang lain. Allahumma salli ala sayyidina. Istighfar kita masih memerlukan istighfar yang lain. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kalau kita buat taat, kalau kita buat dosa 1, maka taubat dia 1. Tapi kalau kita buat taat, taubat dia 1000 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Sebab apa kita nak kena buat taubat? Sebab dalam taubat kita, dalam kita buat taat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebanyakan orang yang buat taat, maka apa yang dia dapat? Ujub yang ada dalam hati. Apa ujub? Berasa besar pada diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang ada ujub, maka dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia merasa besar, dia dijauhkan daripada Allah taala. Orang yang taubat daripada dosa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dosa besar, dia merasa apa? Dia merasa kecil, dia merasa hina, maka dia dekat dengan Allah taala. Sementara orang yang buat ibadat, dia kena penyakit ujub, dia rasa besar, dia dijauhkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itulah kita yang rasa-rasanya banyak buat ibadat ini, kena lebih banyak pada apa dia? Kena lebih banyak kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia perkara yang kita kena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Rasulullah SAW kan? Tak ada dosa pun dia masih banyak taubat. Kalau kita ni banyak dosa kan? Ibarat macam manalah? Ibarat macam kita menghadap raja lah, sultan lah. Ada kita menghadap raja sultan. Kita tak buat salah pun dengan dia. Tapi apa kita kata? Angkat tangan. Kita tak boleh. Ampun tuanku, mohon diampun. Ampun tuanku. Beribu-ribu ampun. Tak bukan sekali ampun. Beribu-ribu pula tu dia minta. Ada buat dosa tak dengan tuanku tu? Tak buat dosa. Tapi dia minta apa dia? Beribu ampun dia minta. Supaya apa dia? Nak menunjukkan apa dia? Dia takut, dia hormat, dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan taubat Nabi-Nabi ini bukan sebab dia takut dengan api neraka, bukan sebab dia buat dosa, bukan. Tapi sebab dia kenal dengan Allah. Macam itulah kalau kita kan, macam saya lah. Kalau jumpa tuan guru, tak buat salah dengan tuan guru. Dah jumpa dengan tuan guru kita, daripada almarhum tuan guru Syekh Fuad dulu kan, jumpa dengan dia lari. Tak buat salah dengan dia. Ngumpat tak pernah. Bong tak pernah, tak berani, tak berani. Apa yang dia suruh semua kita buat. Tapi kalau jumpa dia lari. Pasal apa dia? Takut hormat dengan dia. Takut hormat dan dengan. Begitu juga dengan tuan guru yang sekarang Allahumma salli alaihi wasallam jumpa, takut dia larikan muka ni. Kalau orang sekarang dia jumpa ustaz dia, tengok dia. Jadi dia tengok dia. Apa engkau? Dia kata dengan ustaz dia, apa engkau? Tak ada hormat, tak ada takut Allahumma salli alaihi wasallam. Sebab tu dia kenal kan? Kenal kebesaran guru Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Jadi nabi-nabi dia kenal dengan kebesaran siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dia Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Dan sabdanya, Innallaha azza wa jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yuwarghir. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala yang maha mulia. Ini sifat Allah Ta'ala maha mulia. Kalau kita kenal sifat Allah Ta'ala, lagi maha besar ni sifat Allah Ta'ala. Kalau kita tahu maha besar sifat Allah Ta'ala, tahu, maka kita takut dengan Allah Ta'ala. Tahu kemuliaan Allah Ta'ala, kita akan segan dengan keluhuran dia tadi. Apa dia Allah Ta'ala ni, sifat dia ni, yang memiliki sifat ini tadi. Kenapa dengan dia? Dia menerima taubat. Ini syarat yang beritahu. Syarat beritahu Allah Ta'ala kalau kita taubat, dia terima taubat hamba selama belum sampai rohnya kepada halqumnya. Mana hamba itu, satu saat hamba itu dia akan expired. Bila dia expired? Bila roh tu keluar sampai apa dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas daripada tongkok dia, maka habis expired lah dia. Lepas dia roh, keluar dia roh daripada gharghara tengkuk dia tadi, maka habislah dia nama dia sebagai hamba Allah sallallahu alaihi wasallam. Gharghara. Kenapa sebut gharghara? Sebabnya rin, sebut rin Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, rin kan? Tempat huruf sebut rin, huruf izal halqi kan ada 6 kan? Fa'izal ada hamzin hamzah, wa ha'in ha, sumal ain sumal rin. Lepas dia tempat sebut rin ini tadi, lepas dia, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, taubat dia tak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah itu tanda dia lah. Tanda dia dah mati, taubat dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak tahu kan umur kita ni sampai bila. Besok belum tentu milik kita. Malam ini belum tentu milik kita lagi.
pukul 2 sekarang belum tentu milik kita. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak kena banyakkan taubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa dia yang pernah bertaubat? Siapa dia orang yang bertaubat sewaktu roh dia lepas daripada tenggorok dia? Nama manusia itu ada. Nama dia Fir'aun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tatkala dia memburu Nabi Musa alaihissalam, sampailah Nabi Musa alaihissalam di Laut Merah. Datang oleh Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Musa untuk memukul kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Laut Merah itu. Maka dipukul, maka jadilah jambatan untuk Nabi Musa lari bersama dengan kaum. Kemudian lepas dah lari, Nabi Fir'aun diikut pula. Kemudian diilhamkan lagi untuk dipukulkan semula lautan itu dengan tongkat dia tadi. Maka jadilah semula, dipukul kali pertama jadi jalan, dipukul kali kedua jadi air semula. Lalu tenggelamlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa itu? Fir'aun. Lepas dia dah tenggelam itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masa itulah dia nak taubat pada Allah Ta'ala. Kenapa dia nak taubat? Sebab dia takut. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, roh dia dah lepas daripada apa? Roh dia dah lepas daripada kerongkongan dia. Masa itulah baru dia nak taubat. Masa itulah taubat dia tak diterima lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa itu taubat dia dah tak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab apa? Sebab dia taubat, dia terpaksa. Dia taubat sebab dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat orang terpaksa itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa dia? Orang yang roh dia dah lepas daripada war-warak tenggorokan ni tadi, mana-mana orang yang roh dia dah lepas daripada tenggorokan ni tadi, dia akan dibukakan 2 pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang pertama, dia melihat manusia. Dia tengok orang yang datang, tengok dia proses. Pintu yang kedua, dia dilihatkan dengan jin dan syaitan. Dia dilihatkan dengan amalan-amalan yang kebiasaan yang dia buat. Masa itulah dia takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia terpandang kesalahan-kesalahan dia, masa itulah dia takut. Masa itulah dia terpandang amalan-amalan dia. Masa itulah syaitan datang membisikkan kepada dia kalimat-kalimat yang menyesatkan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada bukakan kepada dia 2 pintu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pintu ghaibiyat dan pintu syahadat, pintu yang nyata dan pintu yang gaib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Panjanglah kisah, banyakkan kisah Rasulullah SAW, sahabat dia solat di belakang dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tatkala itu sahabat dia tak datang semayang. Rasulullah tanyakan, mana sahabat yang tak datang semayang ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dikatakan oleh sahabat yang lain, sahabat ini telah meninggal dunia. Yang mana sahabat ni tadi tiap-tiap kali dia datang semayang dengan Rasulullah, datang jalan kaki. Bukan naik motor macam kita. Dia datang jalan kaki. Rumah dia dengan masjid jauh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Rasulullah cam jemaah dia. Sebab budak ni tak pernah luput daripada semayang jemaah. Rasulullah pun datang ke rumah jemaah dia ni tadi. Tanya, rupanya dia dah meninggal. Tanya oleh Rasulullah kepada isteri dia, apa keadaan dia meninggal tu macam mana? Aku tak tahu ya Rasulullah. Cuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suami aku dia sebut, ya Allah, kalaulah jauh lagi, ya Allah, kalaulah aku bagi yang bagus. Itulah 2 kalimat yang terakhir yang terkeluar daripada lisan oleh suami aku Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum. Kau tahu kenapa Rasulullah kata, kenapa suami kau kata kalau jauh lagi? Oleh sebab dia diberikan pahala amalan dia pergi surau jalan kaki. Dia kata, ya Allah, kalaulah surau tu jauh lagi, pasti pahala aku lebih banyak lagi ya Allah. Nah, itu orang ini nak minta Allah Ta'ala menyesal kerana rumah dia tak jauh daripada masjid. Nak jalan kaki pergi masjid jauh. Kita rumah dekat, orang azan dengar, tapi buta mata hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak datang rumah Allah Subhanahu wa taala, baik yang muda, yang tua, yang rajin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak jemaah-jemaah kita yang istiqamah, terutama jemaah surau ini. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita datang itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, mudah-mudahan kita minta Allah Ta'ala tanggalkan kita tengah buat ibadat, nyawa kita ni bukan tengah buat maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mana belum dapat hidayah, Allah Ta'ala bagi kita taufik. Hidayah tu dah ada. Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk sentiasa mengekali pada amalan-amalan kebaikan. Kullu ma'ruf, kullu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mashghulin
Semua sekali di antara kita manusia ni dimudahkan untuk membuat kebaikan. Cuma kebaikan itu tadi, kitalah yang pilih mana kebaikan yang kita nak buat. Semua kebaikan kita tak mampu. Tapi kullu muyassar, dimudahkan untuk buat kebaikan. Cuma kita pilihlah kebaikan yang mana kita nak buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan hampa betul hidup kita ni. Satu kebaikan pun kita tak mampu nak buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kisahnya Firaun alaihissalam. Taubat dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah SAW, man taba qabla an tatla'a syamsu min maghribiha taballahu alaih. Siapa taubat ia sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya, nescaya menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Jadi matahari itu tempat lenyap dia dekat mana? Dekat belah barat. Tempat terbit dia dekat belah timur. Jangan sampai dia terbalik. Terbit dekat belah barat, tenggelam dekat belah timur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini tanda kiamat kan. Biasa orang suka lah belajar tanda-tanda kiamat ini. Tentang Dajjal, orang suka kan belajar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau orang ceramah tentang Dajjal, orang belajar tentang kiamat, penuh surau kalau buat ceramah tentang itu. Allahumma salli ala sayyidina. Penuh masjid sebab nak kenal dengan Dajjal. Dia ingat dia selamat bila kenal dengan ciri-ciri Dajjal, dia kenal fizikal Dajjal, dia ingat dia selamat. Itu barangkali membagi faedah juga kepada kita, bagi tambah juga ilmu pada kita. Tapi orang yang diselamatkan oleh Allah daripada Dajjal bukan saja yang daripada Yajuj Majuj, daripada tentang orang yang tahu tentang terbit matahari ke barat ke timur ini. Yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala adalah orang yang tahu akidah dia dengan Allah Ta'ala, tahu i'tikad dia dengan Allah Ta'ala, muafiq dia dengan Allah Ta'ala, sepakat dengan para ulama, jazam i'tikad dia dengan para ulama, tahu dalil dia dengan tentang Allah Ta'ala. Selamat dia. Bukan orang yang tahu Dajjal, bukan orang yang tahu matahari terbit belah barat. Bukan itu saja. Tapi orang yang pasti selamat adalah orang yang tahu akidah dia. Sebab Dajjal ini ataupun perkara-perkara ini semua tak akan menyelamatkan kita kecuali kita tahu akidah kita dengan tahu i'tikad kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dengar Dajjal minat, dengar itu minat, dengar ini minat, tapi tentang Allah, kenal Allah tak minat. Allah pengajian tauhid tak minat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada. Jadi matahari dengan bulan. Matahari adalah makhluk yang taat dengan Allah Ta'ala. Dalam surah Yasin disebut wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu sentiasa dia apa? Berjalan pada roda dia, paksi dia. Zalika taqdirul azizil alim. Itulah ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan pada matahari. Sebelum dia nak terbit pada belah barat, nanti dia ngadap pada Allah Ta'ala dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kiamat apa? Hari Jumaat. Maka matahari itu akan terbit pada hari Jumaat. Sebelum dia terbit pada hari Jumaat, 2 hari dia takkan keluar. 2 hari dia takkan keluar. Kiranya hari Jumaat, berarti hari Rabu, hari Khamis dia takkan keluar lagi. Masa tu manusia tak akan jumpa dengan matahari. Orang yang tak jumpa dengan matahari hari Khamis pada waktu itu, orang yang lalai, dia akan kata ni fenomena alam. Sementara orang yang dah mengaji tauhid, orang yang dah tahu, dah mengaji hadis Rasulullah SAW, dia dah tahu kiamat dah semakin hampir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang ini tadi dia akan tetap lalai pada Allah Ta'ala. Dia tak akan apa dia? Dia tak akan maju pada Allah Ta'ala. Dia tak akan jalan kepada Allah Ta'ala. Tetap dia tak akan jalan pada Allah Ta'ala. Walaupun masa tu dia tak jumpa matahari lagi dah. Tapi tiba-tiba matahari keluar di hari Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada saat itu kata para ulama, jangankan orang mukmin, orang kafir dekat seluruh tempat masa itu, keluar je matahari di belah barat, keluar je pada waktu itu, semua sekali mengucapkan syahadat pada Allah Ta'ala, mengaku dia Allah Ta'ala itu esa, mengaku Rasulullah adalah pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tuan-tuan, taubat masa itu dah tak terima lagi. Pasal apa dia? Matahari pun dah diterbit belah barat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah. Jadi masa tu Allah Ta'ala puji matahari. Allah Ta'ala kata apa dia? Wahai matahari, selama hidup kau dekat atas muka bumi, engkau tak pernah langgar perintah saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku suruh terbit, kau terbit. Aku suruh tenggelam, kau tenggelam. Kau tak macam manusia. Itu saya tambahlah.
yang mana selalu melanggar perintah-perintah aku. Aku buat lain, dia buat lain. Sebab manusia ni kenapa banyak taubat? Sebab manusia ni adalah insan, makhluk yang paling banyak langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka bersembah matahari, setelah itu Allah Taala izinkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad untuk terbit di belah barat. Kemudian masa itulah terjadilah huru-hara yaumun tunazzah. Hari datanglah pada waktu itu hari yang dicabut kasih sayang. Anak-anak, mak-mak yang tengah menyusukan anak pun dibaling anak dia. Isteri, suami yang kata saling cinta mencintai itu tadi, semua saling meninggalkan. Masa tu baru ditinggalkan. Sekarang kalau suruh tinggalkan, jomlah pergi masuk suluk, jomlah pergi zikir. Tak boleh. Nanti dia tinggalkan Allah demi dunia yang dia nak capai. Dia tak rela tinggalkan, dia tak rela, dia tak mahu dia. Marilah mengaji, tak boleh. Saya OT malam ni. Marilah belajar, tak boleh. Saya ada cerita ramah ni, tak boleh tengok. Sekarang sangkut-sangkut kan tak faham pula episod depan. Gitu dia Allahumma salli ala sayyidina. Contoh kampung lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tak rela dia nak datang kepada Allah Taala demi dunia yang dia nak dapatkan. Orang azan kan, tak rela dia sembahyang dulu. Sebab dah takut nanti kerja tak selesai. Padahal dengan kau ada Allah Taala sembahyang itulah kerja kata Allah Taala mudahkan. Allah salli ala sayyidina. Oleh sebab kau tak sembahyang, kau ngadap kerja kau tu tadilah. Kalau kau sembahyang boleh jadi Allah Ta'ala selesaikan 5 minit. Tapi kau tak sembahyang, kau nak selesaikan juga, Allah Ta'ala jadikan 5 hari tak selesai-selesai kerja Allah SWT. Dan orang tak faham sistem kerja Allah Ta'ala. Orang tak faham macam mana cara Allah Ta'ala membantu hamba dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang taubat sebelum matahari terbit, maka taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan ketahui olehmu, kita semua ni lah, bahwasanya makna taubat pada lurah kembali dan pulang. Jadi taubat pada makna bahasa, lurah tu bahasalah. Kalau bahasa kita tu dipanggil logat. Logat lah kau ni. Itu logat lain Itu maksudnya menyebuk. Buat menyebuk, itu bahasa orang Melaka lah. Tapi kalau orang Arab dipanggil logat, itu apa dia? Bahasa lah. Contoh orang Melaka dipanggil, orang Arab dulu selalu datang Melaka. Jadi orang Arab selalu tanya kan, kaifah haluk? Macam mana khabar engkau? Kita kata apa dia? Kalau orang Melayu ke orang Arab kan, dia selalu suka cakap orang Arab kan. Dia kata, macam mana khabar engkau wahai orang Arab? Orang Arab tu kata apa? La khabar. La khabar, lama-lama jadi la khabar. Itu asalnya. La khabar. Maksudnya apa? Mula-mula dia kata la khabar, tak ada berita. Tak baiklah. Tak okeylah aku ni, tak ngam lah. Itu. Tapi sekarang punya la khabar lain apa khabar? La khabar. Itulah khabar tu maksud dia. Lain punya maksud. Kalau sekarang punya Allah SWT. Jadi pada bahasa dia, pada lurah dia, kembali pulang. Dalam Imam Ibn Ta'ala sekarang dia kata apa dia? Min alamatin najah. Alamat keberhasilan ni seseorang itu apa dia? Alamat tanda seseorang itu berhasil apa dia? Rujuk ilallah fin nihayah. Dia kembali kepada Allah Ta'ala pada permulaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rujuk rujuk ilallah fin nihayah. Fin nihayah rujuk ilallah. Pada permulaan dia kembali kepada Allah Ta'ala. Min alamatin najah fin nihayah ar-rujuk ilallah fil bidayah. Tanda seseorang itu berjaya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada permulaan dia. Tanda orang yang berjaya pada kesudahan hidup dia, dia kembali kepada Allah Taala pada permulaan dia. Jadi kita nak kena kembali pada Allah Taala. Mula kita Allah Taala jadikan dia macam mana? Bersih. Ada nur, ada cahaya, tak ada noda, tak ada kotoran, tak ada daki, tak keladak. Tapi kita kena apa dia? Sebab kita dah lama-lama duduk dunia ni, kena akal kita kan, banyak buat maksiat kita. Maka kita kena taubat, kita kena kembali pada Allah Ta'ala pada waktu awal dulu Allah Ta'ala jadi bagi kita duduk atas dunia ni.
Dia bagi bersih, jangan jadi bagi kotor. Anak-anak kita kan bersih kan, tiba-tiba dia tak semayang sebab dia ban kita. Dia benti mak dia tu kita. Kita tu bapa bagi anak-anak kita. Anak-anak kita tak semayang lah, dia tak tutup aurat. Mak-mak, ayah-ayah kena ingat, mana anak-anak kita yang lawan perintah Allah Ta'ala. Kalaupun kita taat sekalipun, maka Allah Ta'ala akan menyumbatkan kita dalam neraka dulu sebelum daripada anak-anak kita. Maka tolong pastikan, jangan datang daripada keturunan anak-anak cucu kita ni kaum-kaum ataupun keturunan-keturunan kita yang tak taat pada Allah Ta'ala. Jangan besok kita dapat balak lagi besar pada Allah Ta'ala, sebab menjadikan keturunan yang melawan, memberikan orang-orang yang melawan Allah Ta'ala. Adapun setelah kita perintah pada dia, adapun setelah kita Allah SWT ajarkan kepada dia tak nak ikut, itu lain cerita dia. Tapi walau bagaimanapun, jangan anggap kita selamat. Anak-anak kita balik 2, 3, 4 pagi, pergi kelab malam misalnya, mulut bau mabuk, bau arak misalnya, Allah SWT berjudi misalnya, tapi kita suruh pergi, belajar pergi, anak-anak kita biarkan. Maka bila kita mati nanti Allah SWT Muhammad, kita dulu yang Allah Ta'ala tarik masuk ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Maka kita apa dia dekat sini, kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asal kita bersih, nak kembali pun nak bersih. Allahumma salli ala sayyidina. La yasih. Lepas tu dia kata apa? Tak sah. Kalau tak bersih itu tak sah. Lepas tu dia kata awal maqaman at-taubah. Awal perjalanan kita sebelum kita dapat syurga, sebelum kita dapat nur, sebelum kita dapat ketenangan, sebelum kita dapat rezeki, sebelum kita dapat segala macam kebaikan, kita kena taubat dulu. Barulah Allah Ta'ala bagi segala yang kita nak tu tadi. Tapi kalau kita tak nak taubat, jangan mimpi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda-benda yang kita nak tu tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak akan dapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu pada segi luar. Pada segi syarak, barang yang berhimpun padanya 3 rukun. Jadi daripada segi syarak, taubat nasuha itu, taubat yang betul-betul taubat itu, dia kena lengkap rukun ni. Dia ada 3 rukun dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mana rukun ni kita kena tahu. Kalau kita tak tahu, kita tak guna kita punya taubat itu. Nanti taubat kita jadi taubat yang ghairu sahih. Tak jadi taubat yang sahih. Tak jadi taubat yang betul. Jadi taubat yang tak betul. Tak jadi taubat yang kamilah. Tak jadi taubat yang sempurna. Jadi taubat yang naqisah. Jadi taubat yang banyak kekurangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nak kena tahu. Sebab taubat itu pun dia ada apa? Dia ada 6 nama taubat. Ada taubat sahih, taubat ghairu sahih, taubat kamilah, taubat naqisah, taubat macam-macam taubat. Sebab itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi habis 3 rukun. Apa yang pertama? Yang pertama, menyesal atas mengerjakan maksiat kerana Allah Ta'ala. Menyesal buat maksiat yang dah dikerjakan. Itu kita kena menyesal. Jadi menyesal itu tak akan dapat melainkan bila kita sedar. Sedar itu tak akan dapat melainkan kita tafakur. Bila kita tafakur, kita duduk sejenak, masa tu kita sedar kita ni banyak dosa, tak terlepas daripada dosa. Baik dosa besar, baik dosa kecil. Dosa-dosa kita akan menggiring kita masuk ke dalam neraka. Cukup satu dosa meninggalkan sembahyang saja, kita dah layak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nama kita dah tertulis dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sabit dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup satu sembahyang je, tak payah banyak, kita dah layak dah masuk ke dalam neraka. Belum kira dosa-dosa yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belum dosa-dosa yang lain. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak kena tafakur. Lepas tu kita nak kena sedar. Lepas kita sedar, barulah timbul penyesalan. Sebab itu disebutkan sebagai innamat taubah an-nadamah. Sungguhnya taubat itu adalah menyesal. Menyesal dia. Daripada apa yang menyesal itu? Daripada kesedaran dia. Daripada datang mana kesedaran dia tu? Daripada tafakur, daripada berfikir dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barulah dia menyesal. Jadi menyesal itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyesal yang datang daripada
Menyesal yang datang daripada hati, bukan menyesal yang dibuat-buat. Misalnya dosa apa yang kita nak menyesal? Ada orang menyesal juga, tapi menyesal yang tak diterima. Orang minum arak, orang main judi lah misalnya, dia menyesal dengan main judi kan. Setelah apa dia menyesal? Setelah dia kalah rupanya. Main judi, diisikan dalam telefon itu sekarang ada ICR kan. Saya tanya dengan budak ni, ni kedai apa ni? Dia kata ni kedai top up judi Ustaz. Dulu saya pun main juga. Asal tak main lagi? Saya menyesal Ustaz. Asal menyesal? Banyak dia saya kalah. Menyesal sebab kalah itu tak diterima. Menyesal itu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyesal itu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyesal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu menyesal yang macam mana? Menyesal atas mengerjakan maksiat kerana Allah, bukan kerana kalah. Kalah tak nak main. Itu nama dia apa dia? Macam samalah. Menyesal orang apa dia? Menyesal jap. Atau menyesal jap, menyesal apa dia? Menyesal sekejap. Apa menyesal sekejap? Makan sambal, mulut merah, cabai panas, pedih. Menyesal makan ni. Besok dia makan lagi. Itu nama dia menyesal apa dia? Menyesal jap. Apa menjap tu? Sekejap menyesal dia. Lepas tu besok dia makan lagi tak? Lagi dia tala lagi. Lada kau ni tak ada limau pun. Ada? Gitu dia. Menyesal jap. Tak menyesal jap tak kira kan? Menyesal tu tak diterima, melainkan kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala. Itu saja diterima oleh Allah SWT. Kerana balak yang turun atasnya. Menyesal kerana balak yang turun. Nak pergi disko. Apa lagi? Dia main hisap batu. Pernah hisap batu? Tak pernah, kena pergi carilah. Mana ada orang kawan-kawan jual batu. Ni banyak orang jual batu ni. Dengar dapat informer kan, ada anak-anak kawan-kawan kita tu jual batu ni. Batu teller tak apa. Aku tak marah. Ni batu lain. Batu yang kena tu ban. Jadi kena batu. Lepas itu tiba-tiba kepala tintong. Atau tak payah batu lah, isap gam. Gam tu gam senapang. Beli kedai awak RM7. Lepas tu isap. Lepas tu kepala tintong, bawa basikal, bawa motor, langgar surau. Menyesal aku isap. Menyesal itu pun kena balak kan. Menyesal tu pun tak guna juga. Allah SWT. Mungkin kat sini ada yang menyesal kan, isap gam tu kan. Tak kena juga. Kalau bala tak turun, dia tak taubat. Maksud dia itu. Kerana balak yang turun. Kalau balak tak turun, dia tak taubat. Sebab balak turun, dia taubat. Gelap lah. Gelap pun taubat. Kalau dah zikir lah. Gelap lah. Taubat lah. Taubat itu pun tak jadi ke. Zikir kan. Orang biasa dia dawam dengan zikir. Mata dia akan pinau-pinau lah. Lepas tu dia tarik. Sedap ya Allah Ta'ala. Mana ni lazat? Tak nak berhenti lah. Halawatul iman. Besoknya kalau tinggal zikir, nyesal aku lah tak zikir lah. Baca Quran kan, sedap kan. Tiba-tiba ayat baca Quran, tiba-tiba tak baca Quran. Menyesal aku, taubat dia. Astagfirullah, apa dosa aku buat, tak boleh baca Quran ini. Dia dapat kemanisan. Lepas tu dia taubat. Taubat tu pun tak pakai. Sebab nak manis. Dia taubat kerana Allah Ta'ala sahaja. Itu dia taubat. Gelap lah, taubat lah. Lepas tu zikir kau gelap juga. Pasal taubat sebab gelap. Taubat sebab zikir gelap. Banyak budak-budak sini kan. Budak-budak tarikat Nasyabandiyah sini banyak. Orang banyak agak ayah-ayah kat sini, banyak juga tarikat Nasyabandi. Nasyabandi sebelum nak berzikir dia kena doa. Doa taubat. Apa doa taubat dia? Allahumma inna nas'aluka taubah. Wahai Allah, kami minta taubat ya Allah. Wal istiqamah, kami minta istiqamah ya Allah. Wan nadamah, kami minta wal inabah, kami minta kami kembali pada Engkau ya Allah. Ala syari'ati gharra wa tariqati bayda bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia minta taubat? Sebab itu taubat penting. Sebelum dia nak zikir dia kena taubat. Kalau tak ada, dia jam. Tengah zikir dia jam. Dia ingat apa ni? Dia ingat tengah zikir tu dia ingat, wah, apa aku buat tadi? Dia ingat dia. Kalau aku makan ni sedap ni. Aku nak pergi makan nak lapar, dia ingat lain dia. Mulut Allah, 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 hati Allah, 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 Allah. Kepala kat mana? Ni kau bini aku dah tidur belum kan?
belum tidur ni. Jangan aku zikir lama-lama kan. Dia tidur alamak rugi aku ya. Berlalu malam aku dengan hampa. Gitu. Disebabkan maksiat. Kerana balak yang turun atasnya disebabkan maksiat. Tak jadi. Yang pertama rukun taubat apa dia? Menyesal kerana Allah Ta'ala. Bukan sebab lain. Itu baru jadi. Yang kedua, meninggalkan pada yang telah lalu dia menyesal. Yang kedua, pada kesalahan pada waktu sekarang ini, dosa-dosa itu, yang kedua itu dia kata apa? Meninggalkan akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Maka tiada sah taubat mereka yang meninggalkan ia akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Jadi, yang kedua, hal keadaan dia. Dia dah taubat. Masa sekarang dia kena tinggalkan. Dia tetap kena tinggalkan. Dia tak boleh ada apa dia. Dia sebut sebagai ikhlas. Dia tak boleh ada cita-cita dia nak buat. Dia dah taubat kan? Taubat ya Allah, dia tak nak tengok maksiat. Lepas tu dia dah taubat dah betul. Lepas tu tiba-tiba nampak perempuan lagi besar mata dia. Wah, itu tak kena. Dia kena tinggalkan. Dia kena masa sekarang dia kena tinggalkan pada waktu tu juga. Dia tak boleh buat lagi. Maka Allahumma salli ala sayyidina dia kena tinggalkan dosa. Jadi tak sah taubat mereka yang meninggalkan ia akan maksiat yang mereka yang tak sah. Mereka yang tiada meninggalkan maksiat yang dia dah taubat. Dia dah taubat tapi dia tak tinggalkan maksiat tu, tak sah. Faham? Kemudian yang ketiga, dia laju-laju je lah nampak macam dah malam sangat ni. Air pula tak ada. Yang ketiga, mencita-cita atas ketiadaan kembali ia kepada umpama maksiat yang taubat ia daripadanya. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada mencita-cita atas ketiadaan kembali kepada umpama maksiat ini tu. Mencita-cita atas tiada kembali. Jadi dia kena apa? Kena beriltizam. Apa iltizam? Kena berazam. Pada waktu sekarang dia kena berazam. Dia tak nak apa dia? Allah ya'uda illa misli. Azam bahawasanya dia tak nak kembali kepada perkara dosa yang dia dah buat. Itu dia kena azam. Kalau dia tak azam, dia kena apa dia? Tak sah taubat dia. Kata faiza azamta falyatawakkal 'ala Allah. Jadi pada dosa yang telah lalu dia kena menyesal. Pada waktu sekarang ini dia tak boleh buat lagi dosa. Kemudian pada untuk yang masa-masa akan datang, dia janji dia tak nak buat lagi. Itu ada 3 keadaan. Apa dia? Madin yang telah lalu, hal keadaan sekarang ini, mustakbal pada keadaan yang akan datang, maka dia tak nak buat lagi. 3 ni barulah dinamakan sebagai taubat yang nasuha. Boleh faham? Tak ada? Jadi 3-3 itu, dia kata 3-3 itu tadi, ini yang 3-3 itu, jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu dan tiada bergantung dengan manusia. Kalau tak ada sangkut, tak ada tinggalkan fardu, maksudnya apa? Puasa, solat, yang fardu-fardu. Kalau tak berkaitan dengan yang fardu, akan buat 3-3 ni. Tak berkaitan dengan hak anak Adam, kena buat 3-3 tu tadi. Tapi kalau berkaitan dengan fardu, kalau berkaitan dengan hak anak Adam, apa yang dia kena buat? Adapun jika ada dosanya itu meninggalkan umpama fardu, wallahu ta'ala a'lam. Nanti sama lagi. Ada? Baca kitab sedap tak? Yang baca tu. Yang dengar tu belum tak tahulah. Yang baca dia terus je tak apa. Kita duduk belajar kan. Duduk universiti. Dulu ngaji universiti, duduk pondok. Jadi duduk tu biasalah lama-lama kan. Ngapal kitab lama biasalah. 2-3 jam tu biasalah.
Macam tidur 2, 3, 4, 8 jam tak ada masalah. Orang dah biasa tidur lama dia tak ada masalah kan. Belajar dah lama pun tak ada masalah. Tapi orang yang masalah, orang yang tak biasa belajar lama-lama. Ni apa ni? Ustaz ni. Orang dah isyak dah. Tak semayang-semayang lagi. Kena cari ustaz yang warak, yang wali-wali yang berhenti isyak terus bersemayang tu. Itu ustaz wali-wali. Ini ustaz untuk wali. Jadi isyak pun dilanggar je. Langgar lah. Tak ada masalah. Jadi 3 perkara tu tadi. Ingat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang kita muzakarah, Allah Ta'ala bagi apa dia? Allah Ta'ala bagi kita kefahaman untuk kita sentiasa mendawamkan taubat, pakaikan pakaian taubat ini pada diri kita setiap masa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu
tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Minta maaf lebih masa sedikit. Jadi insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat. Azamini wa aqwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.